Salam sejahtera, saya Salbina Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Malaysia terus mencatatkan pertambahan kes positif COVID-19 dengan 187 kes baru dilaporkan hari ini. Selepas mencatatkan 172 kes positif baru COVID-19 semalam, Malaysia terus mencatat pertambahan kes positif hari ini dengan 187 kes baru dilaporkan, sebahagian besarnya membabitkan individu bukan warga negara. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 7,604 kes dengan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,448 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah tersebut, 10 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 7 warga negara Malaysia dan 3 pemastautin tetap atau pasangan kepada warga negara Malaysia. Manakala 177 kes adalah penularan tempatan. Daripada 177 kes penularan tempatan, 173 kes adalah bukan warga negara Malaysia di mana 155 kes dikesan di Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil. 13 kes lagi daripada kluster pengawal keselamatan Ceras. Kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 4 kes sahaja katanya pada sidang media harian mengenai perkembangan COVID-19 di Putrajaya petang tadi. Katanya tiada kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini dengan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia kekal 115 atau 1,51%. Lebih 60% kes COVID-19 yang dilaporkan di Sabah adalah jangkitan dalam negeri, manakala 1/3 daripadanya melibatkan kontak rakyat Sabah yang baru pulang dari Semenanjung. Kementerian Kesihatan telah memutuskan kes import dibahagikan kepada kategori A, B dan C. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kes import A adalah rakyat Sabah yang baru pulang dari luar negara dan mendapat jangkitan seperti di Vietnam, Thailand, United Kingdom dan Indonesia. Manakala import B membabitkan rakyat Sabah yang baru pulang dari Semenanjung Malaysia. Sementara itu, import C adalah kes yang dikesan dalam negeri iaitu tempat pesakit bermastautin. Kes tempatan adalah jangkitan dalam daerah iaitu tempat pesakit bermastautin. Setakat 24 Mei, semua jangkitan tempatan dikategorikan sebagai kes import C dan kes tempatan. Majoriti kes jangkitan dalam negeri merupakan kontak kepada kes import B. Dalam perkembangan lain, beliau berkata penghantaran pulang pelajar institusi pengajian tinggi dari Sabah disambung semula semalam melalui 4 penerbangan sewa khas yang membawa seramai 1,148 pelajar. Kesemua pelajar itu akan diperiksa oleh petugas kesihatan di pintu masuk lapangan terbang. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah memohon kerjasama semua pihak untuk memastikan pengurusan pergerakan pulang pelajar berjalan dengan lancar. Sebanyak 43 pek beras disumbangkan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO) kepada pemimpin Gereja Paroki Bundu Tuhan Kiulu. Presidennya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata bantuan itu adalah usaha berterusan bagi membantu badan-badan keagamaan yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19. Datuk Seri Madius yang juga timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Parlimen P170 Tuaran berkata sebelum ini APKO telah menyampaikan sumbangan kepada masjid dan surau serta kepada badan keagamaan bukan Islam daripada pelbagai denominasi. Turut hadir sama Setiausaha Politik Madius, Joycin Romut, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kiulu, Suali Sikir dan Kapitan Cina Kiulu George Teo. Bantuan tersebut memangnya dapat meringankan beban yang dihadapi semua pemimpin agama. Dan satu keprihatinan yang cukup istimewa yaitu bukan saja dia melihat keperluan fizikal tetapi dan dalam segi rohani juga dia banyak membantu memberi input yang begitu baik dan yang paling istimewa ini
seluruh kategis kami di seluruh parki ini telah diberi sedikit bantuan, walaupun bukan semua yang datang pada hari ini, tetapi cukup membantu untuk meringankan beban sementara menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dan Datuk Seri, saya bersyukur dan terima kasih, dan kami di parki ini mau berdoa supaya kamu sentiasa diberi kesehatan yang baik, dilindungi bersama dengan keharmonian dan kedamaian dalam keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Jadi macam mana pun apa yang penting di sini, kita baru satu terima kasih banyak Datuk, sebab BSP Jaman memberikan sumbangan setakat dan banyak yang diberikannya, bukan hanya pemimpin gereja saja, malah pada setiap yang salam damai dan salam COVID-19. Sekarang nih kayak mau belajar menuju ke Puro Online. Jom! Ketika ini, semua sekolah masih ditutup lantaran pandemik COVID-19. Berikutan itu, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dikendalikan secara maya melalui sistem atas talian atau e-pembelajaran. Namun bagi sebilangan pelajar, faktor geografi dan topografi Sabah yang luas menyebabkan mereka berdepan kekangan menempuh norma baharu itu. Di Keningau, dua beradik tetap gigih dan komited untuk meneruskan pelajaran mereka dalam sebuah pondok di puncak bukit dikelilingi kebun kelapa sawit dan hutan belantara. Di rumah mereka di Kampung Bomboy, sesi pembelajaran atas talian hampir mustahil dilakukan bagi Reselina Rinus 17 dan adiknya Rivera 15 kerana tiada liputan internet. Jika terdapat isyarat data di kampung mereka sekalipun, ia amat perlahan menjadikan aktiviti pembelajaran sangat mengecewakan dan menyebabkan mereka kerap tertinggal pelajaran. Kepincangan itu mendorong Reselina dan Rivera nekat untuk berpindah ke lokasi lebih tinggi, iaitu tanah kebun sawit bapa saudara mereka, kira-kira setengah km dari rumah mereka, di mana isyarat internetnya paling kuat. Pada mulanya, dua beradik itu mula mengikuti pelajaran masing-masing menggunakan sebuah telefon bimbit secara bergilir-gilir. Mereka berdiri dan duduk bercangkung di bawah terik matahari dan hujan selain digigit nyamuk yang nyata tidak kondusif untuk belajar. Ini mendorong mereka membuat keputusan membina pondok sekolah sendiri dalam masa 2 hari yang diperbuat daripada kayu pada 28 April lalu. Dengan bantuan bapa saudara, mereka menebang anak pokok dan mendirikan pondok, meja serta kerusi yang lengkap dengan tempat memasak dan tempat berehat. Untuk menghalang nyamuk, mereka membakar bekas telur. Di luar pondok sekolah, mereka menggantung papan tanda yang tertulis Welcome to Puro Online. Puro dalam bahasa dusun bermaksud hutan. Klip video yang merakamkan usaha dua beradik ini dilihat oleh 10,000 penonton di YouTube setakat ini. Reselina bercita-cita mahu menjadi seorang guru, manakala Rivera bercita-cita menjadi doktor gigi. Di sinilah pertama kali mula sengsara kami mau online, mau berdiri, nyamuk lagi gigit, mau bawa lagi kotak telur, pas tuh panas lagi. Kalau hujan kami reda saja. Saya masih ingat saya di sana di ujung duduk mencangkung begini, online begini, semata-mata mau belajar. Itulah sengsara kami mau online. Sepanjang yang tiada di tempat Puro Online, kami selalu berpanas di sini. Lepas itu nyamuk banyak. Lepas itu berdiri sana. Lepas itu kalau time cigu buat PKP, masa jam 12 ataupun jam 1, jam 2 panas. Lepas itu terpaksa lah duduk di sini ataupun berdiri di sini. Dengar cigu mengajar, lepas itu kena matahari. Lepas itu jadi hitam. Lepas itu 1 hari, saya sama Sadan terpikir. Sekian BTTV malam ini, saya Salvinus Saripun.